yang pertama itu kan kita dah dapat input daripada Puan Hayati. So yang kedua ni melangkau negeri lain pula. Jadi insyaAllah lah sama-sama untuk ini bising. Sorry. Pasal kipas kan dia ganggu. Jadi mudah-mudahan apa jua yang kita dapat kita kongsikan bersama-sama dengan guru-guru lah. Jadi kepada Puan Siti Zubaidah, betul saya ucapkan terima kasih lah kerana sudi turut serta. Cuma harapan saya selepas ini akan disebarkan di semua daerah lah. Ya, di Negeri Sembilan kita kongsikan pada semua daerah lepas ni. Kerana apabila kita mengambil kira maklum sebagai PSC, dan dia akan menjadi berpanjangan. Dan kita akan tengok impaknya nanti, insyaAllah. Bolehlah kita teruskan, jadi kita terus jemput pada Puan Siti Zubaidah ya. Tapi hari ini kita berbicara secara maya. Tidak ada lagi duduk di depan ya. Lepas tu jadi dia jadi sangat berbeza sekarang. Jadi alhamdulillah, saya rasa yang ini lebih selesa lagi lah. Dan kepada guru-guru yang pagi ni dapat meluangkan masa, terima kasih. Dapat bersama-sama. Ada beberapa orang lah yang saya tak pernah jumpa pun. Ya. Pada Puan Rozana dah boleh masuk ya? Dah okey? Puan Rozana? Dia kata tadi tak boleh lagi doktor. Gambar dah ada dah nampak. Doktor maaf dia on off aja line ni. Line not so strong. Tapi apa orang ni strong dah cukup memadai. Okey, saya dah luar rumah. Nampak macam kat kebun pula dah. Okey, jadi kita teruskanlah. Jemput Puan Siti Zubaidah. Okey, terima kasih doktor. Saya harap suara saya jelas ya untuk semua orang dengar. Sangat jelas. Pada saya yang lain rasanya dengar juga kot. Ya, dengar jelas. Assalamualaikum semua kepada terima kasih kepada barisan pegawai JPN dan juga PPD Daerah Seremban, terutama sekali Puan Rafi'ah kerana sudi jemput saya. Saya ni sebenarnya cikgu pemulihan yang hai orang kata sama je macam orang lain. Cuma orang kata diberi kesempatan sikit lah, orang kata kepandaian sikit je dalam bidang interaktif tu untuk dikongsikan dengan semua orang. Dan saya tengok tadi senarai yang join meeting kita, Cikgu Livia, Cikgu Ridwan, jenis-jenis mereka ni memang orang kata lagi dahsyat saya rasa daripada saya. Cuma tak tunjuk je. Kalau untuk pengetahuan semua, pada hari ini saya diminta untuk kongsi tentang macam mana nak bina kuis interaktif yang kita panggil word wall. Mungkin ada yang dah pernah dengar rasanya kan. Kalau word wall ni kita gunakan online. Jadi sebelum tu saya akan tunjukkan dulu, saya tak pasti boleh ke tidak untuk tengok ni. Kalau nampak beritahu Nampak tak? Okey, nampak. Boleh teruskan cikgu. Okay. Nampak ya? Ya, nampak. Alright. Okay. On kan? Okay, hari ini kita akan gunakan kuis interaktif daripada laman web wordwall.net. Sebelum tu saya nak kenalkan diri dululah kepada semua, yang mana saya ni merupakan guru pemulihan yang baru 12 tahun mengajar. Sama dengan Cikgu Ridwan, saya best sama dengan Cikgu Ridwan. Dan saya anugerah pun tak banyak tuan-tuan semua. Cuma pada tahun 2013 saya dapat anugerah guru inovasi dalam majlis 9 terbilang daripada MB Tok Mat. Itu je lah yang anugerah inovasi yang saya dapat daripada Negeri Sembilan. Alhamdulillah ada juga kenangan. Tu yang nak balik semula ke Negeri Sembilan nanti. Okey, anugerah APC pada tahun ini alhamdulillah dapat juga dekat sekolah baru. Dan untuk pengetahuan semua, saya rajin jugalah memasuki pertandingan inovasi
peringkat kebangsaan dan antarabangsa. Ini kerana sekolah saya sekarang, SK Bandar Maharani ialah sekolah SBT. Jadi guru besar saya macam mewajibkanlah saya untuk join inovasi setiap bulan. Dengan orang kata sokongan yang padu daripada pentadbir, itu akan buatkan saya, itu yang buatkan saya lebih semangat lah untuk masuk ke pertandingan inovasi yang dianjurkan di setiap negeri. Itu kita kata kalau kita dah ada passion kan, kita dah ada minat, masuk, tak ada sokongan kewangan daripada pentadbir pun tak apa, pakai duit sendiri pun saya tak kisah. Janji kita dapat, sebab bila kita masuk inovasi, pertandingan inovasi ni kita dapat jumpa macam-macam orang yang lagi hebat daripada kita. So kita berkongsilah idea daripada mereka semua. Dan saya, tak silap saya pernah jumpa juga cikgu-cikgu Negeri Sembilan. Tak silap saya cikgu daripada ladang air, saya tak ingatlah cikgu tu, tapi tahun lepas Negeri Sembilan, Cikgu lelaki cikgu perempuan, cikgu Tivia ke dia daripada PPD Rembang ke Pavitra? Itulah saya pun tak ingat nama dia, tapi dia bagus. Dia wakil, saya rasa dia antara wakil Negeri Sembilan. Dia pun selalu mesej saya. Daripada Jelebu pun ada. Itu bagus. Dia. Okey, kemudian saya jumpa juga dengan Cikgu Livia di Alam Maya. Dia pun pandai juga tu buat Google Form semua. Kita selalu berkongsi bahan di laman web, di Facebook Guru Pemulihan Khas Malaysia. Rasanya puan semua dah join ke guru page FB Guru Pemulihan Khas Malaysia tu? Kita kumpul dekat situ, kita kongsi bahan banyak-banyak dekat situ. Jadi saya admin dengan Cikgu Ridwan. Jadi kalau nak join boleh saya akan approve lah nanti kemasukan tuan-puan kalau nak join page tu. Baik, kemudian seterusnya saya teruskan dengan pengenalan di mana oleh kerana PKP ni kita kena duduk rumah, jadinya kita kena bagi arahan dan tugasan kepada murid dalam apa-apa platform. Tapi di pelantar pembelajaran digital learning MOE, saya lihat word wall ni tidak dimasukkan lagi. Kita guna banyak quizzes dan Kahoot. Untuk pengetahuan, quizzes dan Kahoot ni dia lebih guna banyak macam nak cakap data lah. Sebab dia ada pergerakan, macam ada lagu. Jadinya kadang-kadang saya dapat anak murid saya beritahu, cikgu saya tak dapat nak, dia macam pusing lama sangat, dia kata loading lama sangat. Jadinya saya gunakan wordwall.net ni, dia lebih mudah untuk cikgu buat dan juga mudah untuk budak main. Dan yang penting sekali, macam biasalah apa-apa pun kita nak kena ada talian internet yang slow pun tak silap saya boleh. Cuma dia akan loading lama sikit, itu saja. Sebab saya pernah bagi pada anak murid saya yang tinggal di pedalaman dekat daerah Muar ni, ada yang duduk kampung-kampung tepi tu. Dia kata boleh dapat, cuma lambat sikit lah cikgu berbanding dengan saya bagi quizzes ataupun Kahoot. Kemudian word ni dia tak ambil masa yang lama untuk cikgu-cikgu cipta lah. Kejap lagi saya yakin semua yang ikut bengkel ni boleh buat sekurang-kurangnya 5 kuis interaktif yang mana kita tengok dulu kita punya plan kita nak buat kuis yang macam mana. Okey, kemudian terdapat pelbagai jenis. Pelbagai jenis ni saya akan terangkan nanti jenis yang macam mana, sebab tak silap saya dia ada dalam 12 jenis kuis interaktif yang kita boleh buat. Dan yang paling penting sekali dia ada paparan scoreboard. Paparan scoreboard ni kita dapat tengok nanti anak murid kita mana yang jawab dulu, mana yang dapat tempat teratas macam kuis dengan Kahoot lah. Baik, untuk sebelum kita mulakan bengkel ni, kita kena ada persediaan dahulu macam mana kita nak rancang bentuk kuis yang kita nak. Contoh macam saya, hari ni saya nak buat kuis yang budak pilih gambar lah. Gambar tu dia kena cari ejaan yang betul. Jadinya objektif saya budak boleh dapat jawab soalan ni dalam 10 soalan bergambar dalam masa 5 minit. Macam itulah. Dan sasaran saya semestinya budak pemulihan, yang mana budak pemulihan ni walaupun dia dah Jah 2 atau Jah 3, dia sama saja level dia, masih lagi tidak menguasai membaca dalam kategori KVK, contoh sampan, tandas, masjid lah macam tu. Dan kita kena sediakan dulu bahan bergambar ataupun bahan soalan kita. Lebih mudah lah. Kalau kita tak bersedia pun, kita just masuk dalam wordwall.net tu pun boleh juga.
kita boleh baru nak download gambar-gambar yang kita perlukan ataupun baru nak cipta soalan pun tak ada masalah. Ya, sebab dia sangat fleksibel, sangat mudah dan saya galakkan untuk semua orang mempunyai email lebih daripada satu. Okey, ini akan saya terangkan nanti kenapa. Dan saya rasa untuk selepas ini saya akan tunjuk dan saya rasa yang lain tuan-tuan dan puan-puan semua boleh sekadar lukis macam ni catat nota saya rasa ke macam mana? Sebab kita nak share daripada laman web kan? Macam ini. Tak apa cikgu sebab kami record ni. Oh, record. Apa yang cikgu terjemahkan ni. Okey. Ya. Jadi untuk wordwall.net ni kenapa saya katakan perlu lebih daripada satu email? Kerana masa saya join mula-mula wordwall.net ni, dia masih lagi buka kepada siapa yang sign up. Dia akan bagi 250 access quiz. Maksudnya saya boleh cipta 250 jenis quiz yang berbeza. Tetapi baru-baru ni bila saya kongsikan tutorial di YouTube bagaimana nak cipta quiz interaktif ni, mereka cakap ramai komplain, cikgu dapat buat 5 je. Dia ada beritahu situ, you have used your one from 5 resources. Maksudnya dia bagi kita 5 je sekarang ni. Dia tak bagi 250 dah. Jadinya ada cikgu yang kata, alah saya dapat buat 5 je. Satu cuba-cuba dah tinggal 4. Jadinya saya galakkan kalau cikgu-cikgu ada, okey satu kita ada email MOE. Satu. Kalau cikgu ada Gmail sendiri, ada email yahoo.com sendiri, dah dapat 15 jenis quiz. Jadinya saya rasa tak ada masalah untuk setiap orang mencipta email yang baru. Ya, untuk kita guna wordwall. Tapi sebenarnya dia ada juga offer kita untuk bayaran bulanan. Tapi saya rasa sangat berbaloi sebab sangat murah. Untuk kita akses kepada unlimited. Maksudnya kita boleh buat unlimited lah quiz sampai bila-bila dengan bayaran hanya RM10 sebulan. Dan kita boleh berhenti bila-bila kita nak. Saya dah email dekat wordwall.net. Dia kata you can unsubscribe kalau tak nak. Maksudnya kita dah 3 bulan kita buat quiz, dah macam banyak sangat kita punya quiz kan. Kita tak nak lah bagi bayar bulan-bulan. Tapi pada saya galakkan cikgu-cikgu yang sebab kita tahu budak-budak suka sangat main quiz masa belajar, subscribe saja unlimited ni. Sebab pada saya sangat berbaloi. Kalau kita bayar sebulan RM10 lah. Kalau kita ambil bayaran secara annual, tahunan, dia jadi 10% off. Dia jadi RM9 je sebulan. Tapi kita bayar 9 kali 12 tu dalam bayar untuk setahun lah. Pun murah juga pada saya. Tak ada masalah. Okey, jadi untuk wordwall.net ni tak ada mudah saja. Kita pergi ke Google dan kita type saja wordwall.net. Tekan enter. Dan kita akan ambil yang first sekali. Carian yang pertama sekali dan kita klik. Untuk saya dah login. Kalau yang belum login akan sign up lah seperti biasa. Lambatlah pula dia. Sekejap ya. Mungkin saya guna wall. Oh, talian wordwall.net hari ni sangat busy rasanya. Terlalu laju je. Sekejap ya. Ada tak cikgu-cikgu yang pernah cuba untuk buat wordwall.net ni? Saya rasa tak ada masalah. Okey, dah masuk dah. Jadi dekat sini kita ada ni paparan depan dia. Baik. Dia sebenarnya khas untuk teacher, tapi dia ada juga plan untuk ibu bapa lah, tapi kita ambil teacher. Dan kalau kita tengok dekat sini, price plan semua ni nanti dulu, ini biarkan dan kita sign up dulu. Kalau yang bagi yang belum pernah sign up lah.
Macam saya dah sign up, saya login saja. Okey, saya tunjuk dulu. Saya login dulu dan saya gunakan email Gmail saya lah dekat sini. Saya akan terus login saja. Tapi kalau cikgu-cikgu macam tuan-puan semua ada email yang berlainan, tak apa. Saya cuba buka 2 sekali, dia tak ada masalah. Terus masukkan email yang berlainan. Okey, kemudian saya sign in dulu. Okey. Untuk Gmail MOE ni, okay, saya belum guna lagi. Jadinya dia suruh create your first activity now. Ini macam biasa. Okay. Kalau yang dah pernah buat, dia akan tulis dekat situ dah berapa kita guna. Kita punya resources lah, quiz yang kita ada. Okay, kita akan terus pergi kepada create activity. Klik dekat situ. Ini dia contoh-contoh quiz yang kita boleh buat dekat wordwall.net. Okey, kita ada match up, whack-a-mole, banyak ya dekat sini. Tapi hari ini saya plan untuk tunjuk 5 contoh quiz yang tuan-puan semua boleh buat. Yang mana kalau untuk murid pemulihan lebih kepada match up, kita padankan gambar atau padan perkataan. Okey. Kemudian kita find the match ni. Saya suka yang ini sebab dia bergerak. Soalan tu dia bergerak, budak akan klik jawapan dekat yang kotak 4 ni. Word search pun saya suka sebab dia cantik je nanti kalau kita nak kita jumpa huruf-huruf yang kita suruh cari, dia akan bertukar-tukar, cantik je. Okay. Unjumble ni pun okay, kita buat ayat mudah, budak akan susun balik supaya menjadi struktur ayat yang sempurna lah. Mixing word ni saya suka. Okay, yang random ni saya tak buat lagi sebab saya dah cuba buat, saya tak pasti untuk dia setakat dia pusing-pusing budak eja. Okay, nanti yang dah di eja tu hilang. Itulah. Group sort ni saya tak guna lagi. Ini sesuai untuk quiz science. Anagram ni dia susun huruf-huruf. Contoh kalau kita ada gambar helikopter, budak akan susun helikopter macam mana. Dia akan H ke depan, E, okey macam tu lah. Balloon pop ni saya tak guna lagi. True or false ni sesuai untuk BM, bahasa Inggeris, science, matematik. Game show quiz ni saya tak guna lagi. Dan saya selalu gunakan quiz. Quiz ni yang paling banyak saya gunalah. Sebab kita bagi gambar, budak pilih jawapan yang betul. Open the box, crossword. Crossword ni pun saya jarang guna sebab dia agak mencabar sikit untuk budak-budak pemulihan. Dan label diagram ni saya pernah buat untuk cikgu prasekolah. Kawan saya di prasekolah minta saya carikan gambar contoh macam ayam. Budak akan labelkan paruh, kaki, kepak dekat mana. Itu pun untuk budak pemulihan insyaAllah saya akan buat lah. Random card ni pun saya tak buat lagi. Okey. Jadi kita mulakan dengan match up. Macam saya cakap tadi, sebelum kita mulakan quiz, kita dah tak kenal pasti quiz apa yang kita nak buat dan kita dah sediakan bahan. Macam contoh bahan dekat saya ni ialah bahan bergambar. Jadinya dekat sini, yang ni tak payah usik lah. Yang bawah-bawah ni, ini untuk yang kita dah bayar bulan-bulan. Dia lebih banyak lah quiz dia. Nampak tu word magnet, image quiz. Tak apalah, kita guna yang ni dulu. Kita klik kepada match up. Sebenarnya dia boleh tukar kepada bahasa Melayu ni. Saya tak cari lagi macam nak tukar kepada bahasa Melayu. Boleh sebenarnya. Okey, dia lambat sikit. Sebenarnya saya pernah login dengan gunakan email yang lain. Nanti saya share. Ini contoh nak tukar kepada BM dekat sini sebelum kita login tu lah. Okey. Lambat sikit. Saya punya internet rumah mak saya ni memang lambat sikit. Sebab anak buah ada ramai. Okey, dia akan keluar yang ini. Okey, first kali kita akan tukarlah tajuk dia. Saya akan tulis sini quiz. Sorry, maaf. Padankan gambar perkataan KV. Macam tu. Okey. Kenapa saya letak padankan gambar bukan quiz? Sebab kan tadi saya tunjukkan banyak contoh quiz yang dekat dalam tu. Nanti kita keliru. Padan gambar perkataan ke
ni quiz ke, match up ke, kita dah keliru ya kat situ. Jadi kita kena letak dulu kat depan ni quiz apa. Tadi kita ambil match up tu macam padankan, tulis padankan gambar, baru tulis kataan KV-KV ke, ayat mudah ke, frasa ke, macam tu. Yang penting sekali title dekat depan ni. Kalau untuk saya akan letak kelas saya, nama kelas saya, kelas Al-Hidayah. Padankan gambar perkataan KV-KV. Kerana kelas Al-Hidayah ni khas untuk anak murid saya sebab macam saya cakap tadi ada scoreboard. Scoreboard ni saya nak anak murid saya saja yang letak nama dia. Sebab saya suka share, bila saya share nanti saya tak nak orang-orang lain yang daripada seluruh negara, nama dia pun terikut ke dalam scoreboard tu lah. Jadinya saya akan kelaskan, saya akan highlight sini kelas Al-Hidayah, maksudnya kuis ini untuk anak murid saya saja. Okey. Kalau kita nak share, kita boleh duplicate, nanti saya tunjuk macam mana. Okey, kemudian kita terus kepada keyword. Keyword ni ialah apa tu, dia punya jawapan. Okey. Contoh. Okay, kat sini kita akan klik gambar. Kalau tak nak letak gambar pun boleh. Kita letak perkataan apa. Saya tak dapat bayangkan kalau perkataan sebab saya selalu guna gambar sajalah. Kita klik image, tak upload. Okey. Yang penting masa ni kita dah ready dengan kita punya apa tu? Kita punya gambar-gambar yang kita dah download daripada Google ataupun gambar yang kita ada lah. Ni saya punya gambar ni. Sekejap ya. Ni saya punya gambar. Okay, ni saya dah kumpulkan gambar-gambar KV-KV. Kita ada gambar KV-KV 1. Jadinya gambar-gambar ni kita kena ready dulu supaya kita boleh ambil ataupun kita boleh dropkan dia nanti. Okay. Okay, kita upload. Cikgu nak tanya lah. Ya? Tanya. Macam kalau upload gambar ni kan dia tak ada untuk search daripada Google Direct Memang kena save dulu. Ya betul, tak ada. Sebab kita tak boleh dia tak ada link, dia tak ada terus drag ke macam tu. Dia mesti dalam kita punya ni dulu. Okay, thank you. Tapi saya cadangkan macam saya ni, gambar-gambar saya dia daripada Illustrator sebab saya ada kawan yang pandai melukis, saya minta dia lukis. Bila dia lukis, gambar dia tu orang kata apa, pixel dia besar. Bila pixel dia besar, faham-faham je lah dia jadi macam orang kata apa, macam mana cakap Mek? Dia jadi berat sikit. Macam tu. Jadi kalau saya suggestkan ambil daripada Google. Tapi kita kena tahu kan cara kita nak cari dekat Google macam mana. Maksudnya kita apa tu? Yang tak bayar yang free. Jadi kita tak melanggar license lah. Okay. Sekejap saya tiba-tiba bila saya guna, saya mencari gambar saya tadi. Ni dia. Okay, jadi saya terus upload lah. Kalau perempuan tak nak upload pun boleh, drag je. Jatuhkan je dekat situ. Okay, saya ambil gambar buku dulu. Okay, tu dah keluar. Jadi tadi kita klik kat gambar tu, kita ambil lah gambar yang dah save dekat download. Okay, letak kat sini. Buku. Macam tu je, mudah. Ataupun kalau kita nak buat, saya buat kuis padankan perkataan. Kita buat ayat pun boleh. Saya ada buku. Pun boleh juga. Tadi kan saya guna perkataan, saya akan buat buku lah. Ini yang paling simple lah. Kalau paling simple, anak murid saya ada juga ambil masa 5 minit untuk buat. Yelah, budak pemulihan kan lemah. Okay, saya upload lagi. Sebab dia kata minimum 3. Kita ada minimum dengan maksimum. Kalau untuk padankan gambar ni memang minimum dia 3. Okay, ini ialah kuda. Okay, kita upload lagi. Okay, sofa. Saya ambil 4 lah Mata, okey. Bila dah siap kita boleh sampai 30 dekat sini. Tapi bila 30 dia akan gambar dia akan jadi kecil.
Jadi saya bajet dalam masa 5 minit tu anak murid saya boleh buat 10 soalan lah. Tapi untuk budak yang pandai, insyaAllah cepat. Jadi kita klik done dekat sini. Okay, bila kita klik done, kita tunggu. Dekat sini saya dah buat 1. Jadinya saya tinggal lagi 4 resource. Ini saya guna email MOE saya. Jadinya dia baru, dia akan hadkan kepada 5 sajalah. Kalau saya guna akaun Safari saya ni maksudnya akaun saya yang bukan Gmail. Saya tunjuk. Yang bukan MOE. Okey. Alamak. Okay, saya tunjukkan yang saya punya. Kenapa pula incorrect? Okay, dia masih lagi saving. Okay, lepas kita tekan klik done tadi, dia akan keluar macam ni. Okay, dekat sini kita boleh ubah. Ini ialah kita panggil template. Untuk murid-murid, saya lebih suggest kepada kita guna primary, kita guna neon dengan corkboard. Blackboard pun okey. Ataupun kalau kita sukalah, tak kisahlah apa-apa pun tema. Sebab saya lebih sukakan tema yang tadi saya cakap tadi tu sebab dia gunakan A bulat. Bila A bulat ni lebih menepati kepada PDPC lah. Yang lain tu dia guna A yang A Times New Roman tu. Jadi kita tengok dulu. Dia akan keluar macam ni. Dekat sini masa. Budak-budak kita akan cuba dululah. Boleh ke tak? Okay, kuda. Drag. Macam tu. So far. Kita boleh besarkan. Kalau dekat telefon dia akan jadi full size. Paparan yang full. Dekat sini masa kita boleh berhentikan kalau kita rasa macam okay lah, start again lah. Okay. Dekat sini cikgu boleh pilih. Primary lah pula. Kalau tak nak lah kan yang tadi tu sebab macam gelap, spooky je kan. Seram. Boleh. Tapi saya tengok kebanyakan cikgu dia suka guna yang ni. Wooden desk ni. Mungkin sesuai untuk murid-murid sekolah rendah rasanya. Okay, kita tengok dekat bawah pula. Saya suka count up sebab bila saya count down nanti budak akan garah. Dia start 5, 4 minit, 59 saat dia count down. Jadi kalau tak nak ada kiraan pun boleh. Tapi saya lebih suka count out supaya dia nanti skor leaderboard ni nanti dia akan tunjuk siapa first ranking dengan skor dan time yang paling cepat. Okay. Okay, yang ini random ni tak perlu sebab dia nak kita tanya, dia tanya kita nak ke tukar-tukar lepas jawab soalan ni tukar different layout, tak payah. Okay, end of game kita show answer kat budak-budak. Okay. Maksudnya saya dah tukar ke primary. Primary ni pun okey juga. Macam tu. Bulat cantik. Lebih orang kata lebih terang kan. Pun boleh juga. Okay, kita buat sekejap Okay, bila budak dah buat. Mata. Okay, kita akan submit answer. Okay, dia akan tunjuk betul-betul. Itu yang pentingnya yang show answer tu, end of game tu. Okay, ini kita akan tengok nanti. Ini untuk paparan kita. Untuk budak, okay, contoh katalah cikgu kata, alamak, nak share tu cikgu nak ubah lagi sikit. Cikgu klik je edit content. Edit content ni cikgu nak tambah lagi gambar. So macam cepat sangat budak nak buat kan. Yang embed ni saya tak galakkan usik, tak perlu. Kita guna edit content kalau nak ubah lagi, nak tukar nama quiz, nak tukar apa-apalah. Dan kita tekan share. Bila kita share, kita nak tengok. Biasanya kita share untuk student lah. Untuk others teacher ni, kita nak cikgu lain tu dapat dan ubah untuk dia pula. Tapi oleh sebab WordWallNet ni quiz dia mudah, pada saya cikgu-cikgu boleh bina sendiri ikut kemahiran anak murid lah. Jadi bila kita nak share kepada kita punya student, kita set assignment. Okay, dekat sini kita akan, ini biarkan, ini result. Maksudnya kita nak tengok result title tu dekat leaderboard tadi tu. Kemudian kita nak anak murid kita letak nama dia. Sebab tu bila saya share quiz ni, link quiz ni dekat dalam grup WhatsApp,
ataupun Google Classroom, saya beritahu dekat parents untuk letak nama anak, nama penuh anak. Supaya saya tahu. Saya tak suruh dia orang letak nama timang-timangan panggilan. Supaya dia official. Dan bila murid saya ada 13 orang, 13 sudah dapat jawab dengan semua dapat jawab, saya screenshot gambar leaderboard tu dan saya print out lah, simpan. Jadinya tak ada deadline, tak perlu deadline dan kita nak show answers dan kita tekan start. Bila kita tekan start, dia akan sharekan link untuk kita copy dan paste kepada dalam grup WhatsApp ataupun di mana-mana lah. Dan dah siap satu quiz. Ini dia, kita tekan copy dan kita akan copy nanti bagi pada budak. Dan jangan risau, lepas kita copy ni, kita tekan done, nak ubah lagi. Boleh ubah. Kita edit content. Edit content ni kita boleh edit, nak letak lagi dan lagi. Tapi nanti dia punya link tu berlainan lah. Link berlainan. Okay, ada soalan tak? Saya risau terlalu cepat pula. Cikgu, saya nak bertanya boleh? Boleh. Okey, kalau misalnya saya nak tengok contoh, berikan contoh kalau berlaku kesilapan, apa yang akan berlaku? Okey. Jawapan yang diberi oleh murid silap. Yes. Okey. Kalau budak salah letak, macam tadi saya nak letak mata dekat buku kan, dia akan tak, budak tak boleh buat lagi. Maksudnya yang itu. Dia akan buat soalan lain pula. Alamak, lama lah pula ni. Lupa tak tunjuk. Lain slogan. Sama, saya pun sama ni, kejap lagi kena on off. Okay, saya nak tunjuk yang saya punya tadi tu sebab saya antara yang ini saya punya Google WorldNet yang saya kata tadi tu, yang 250 resources. Maksudnya saya dah buat banyak quiz kat sini. Ini. Sebab tu saya pelik bila saya buat tutorial, ramai cakap cikgu saya punya dapat 5 je. Oh, mungkin dia dah set tau. Lepas tu ramai yang dah buat quiz. Dia pun pandai kan. Jadi kalau kita tengok dekat sini upgrade dia pun tak mahal semua. Upgrade dia ada juga lagi mahal, tapi saya rasa kalau kita bayar RM10 sebulan tu pun dah memadai. Tapi yang pandai kalau ada 5 email berlainan boleh buat juga. Ini saya punya number of resources you can create, saya boleh create 250. Printables ni saya tak galakkan sebab saya pernah tengok printable dia tak menarik. Saya rasa lagi menarik kalau kita buat sendiri dekat Words ke apa. Dia just copy dengan apa yang kita buat quiz tadi lah. Ini kalau kita upgrade standard RM10. Ya. Kalau kita nak ambil pro pun boleh juga sebab interaktif yang kita boleh buat 34. Tapi saya rasa 18 ni dah mencukupi sebenarnya apa yang kita nak. Kalau kita pay annually, dia save lah 10% RM9. Macam tu lah Okay, ni saya. Bayaran dia tu dia buat macam mana? Saya include semua Macam mana? Bayaran dia tu kaedah macam mana? Macam saya include. Kat kredit. Kat kredit. Kredit. Itulah saya pernah nak upgrade. Tapi bila saya tengok saya punya resource 250 cukup kot. Dan saya tak silap saya, kita boleh, saya tak cuba lagi yang mana kita buat dapat 5 sahaja resources tu, kita edit content. Maksudnya kita tukar quiz yang sama tapi kita tukar content dia jadi edit. Tak cuba lagi. Tak cuba yang tadi yang salah tu Okay, try sini. Okay. Contohlah. Tu je. Okay. Maksudnya budak tak boleh buat, tak boleh cuba lagi lah maksudnya. Dia tak tunjuk answer. Okay. Kalau tengok quiz saya dah buat ni, saya pun tak pasti kenapa sekarang dia buat 5 je resource. Dia memang nak kita ambil upgrade lah. Okay. Cikgu Zaidah, maksud 5 tu, satu email kita limit 5 sahaja bahan yang kita boleh buat. Betul. Alamak. Tu yang maksud tadi kalau ada banyak email mungkin kita ada lah kan. Email lagi 5, email yang kedua 5, boleh dapat banyak lah. Lepas tu saya kata untuk tu saya galakkan kita plan dulu. Apakah quiz yang kita nak buat. Sebab saya tahu ada
cikgu sains, ada cikgu matematik, dia tak macam pemilihan yang dia punya kuis mudah kan. Macam tadi saya buat padankan gambar. Dia lebih detail, macam sains nak label diagram. Dia dah plan dah, macam kalau cikgu sains saya ajar dekat sekolah saya, kalau sains tu kena betul-betul cari soalan apa yang kita nak. Sebab nanti rugi. Tapi cikgu sains saya ada 7 email dia buat, dia kata dia guna email anak dia semua. Boleh lah. Okay. Cikgu nak tanya. Ya. Selain daripada kita buat sendiri, ada tak macam quizzes tu kita boleh ambil orang punya? Okay, kalau untuk wordwall.net ni kita tak boleh copy, kita boleh import soalan lain. Kita mesti create aktiviti kita sendiri dalam ni. Maksudnya kita dapat originality lah kita punya quiz. Macam tu. Terima kasih. Sama. Okay, satu lagi soalan. Tadi ada sebut macam kita limitkan satu email ada 5 sahaja aktiviti kita boleh buat kan? Betul. Okay, katalah dia boleh tukar ke aktiviti tu? Maksudnya tukar perkataan lain ke? Itulah saya kata tadi, kita boleh edit content. Boleh edit kan? Edit content tu kan? Maksudnya betul. Kita boleh guna lagi, maksudnya adalah chances untuk kita ubah-ubah kan? Adalah kata 5 tu sahaja kan? Tapi saya rasa kita edit content je. Bentuk quiz kita tak boleh edit. Maksudnya edit content je lah. Boleh ditambah lagi kan latihan tu maksudnya kan? Betul. Saya rasa boleh sebab saya tak pernah cuba lagi yang tu. Sebab saya rasa boleh sebab kita boleh edit content tapi nanti kita akan copy link yang berlainan lah bila kita dah save yang baru. Saya rasa. Okay, ini saya buat ni. Ini contoh yang padankan yang gambarnya bergerak tadi. Saya tunjuk sekejap contoh. Nanti kita buat lepas ni. Tapi apapun tu yang saya kata, kita kena ready dulu dengan bahan bergambar. Kalau kita nak buat padankan ayat macam ni. Saya jarang guna yang ini sebab dia kalau saya pernah try buka dalam telefon, dia kecil tapi masih lagi boleh baca. Cuma bila dia bergerak tu saya takut budak pening. Tapi seronok sebenarnya. Okey, lambat pula. Sekali saya tunjukkan yang contoh kuis yang lain. Sekarang ni kita pergi balik kepada kalau kita dah sudah macam saya suka bila saya share tu, saya copy link tu, saya suka copy dekat dalam Word dulu. Supaya saya susun dulu kuis-kuis yang saya dah buat, 5 baru saya share. Ada cikgu-cikgu dia rajin, satu dia copy, dia share terus. Satu dia share terus. Saya rasa macam susah lah, pening sikit budak kan, nanti takut mana satu. Bila kita susun, contoh kita dah buat hari tu 5 quiz. Jadi kita susun dulu 5 quiz tu dalam satu words dan kita copy semuanya, baru kita share. Jadi kalau kita nak buat quiz yang lain, ini switch template ni saya tak galakkan kita sentuh. So, dia macam daripada padanan tu kita nak tukar pada find the match quiz. Nanti saya pernah cuba tapi dia jadi lambat sangat. Dia jadi macam mungkin dia nak tukar setting template tu dah lambat. Jadinya saya cadangkan kita buat aktiviti yang baru. Macam tu. Tapi saya rasa kalau cikgu beli yang bulanan tu saya rasa macam berbaloi juga sebab dia masih lagi dalam RM, kemudian dia tak guna dolar dan masih lagi RM9 pada saja. Ni dia akan keluar yang ni. Kalau kita guna yang baru tadi, you have used one of your 5 resources. So ada lagi 4 lah. Ya. Kalau Whack-A-Mole ni saya tak pernah try sebab saya pernah tengok kawan-kawan saya buat. Whack-A-Mole ni dia ada banyak-banyak step. Sebab pada saya, bila kita main Whack-A-Mole ni dia macam ketuk jawapan yang betul kan. Jawapan dia kecil sangat dalam ni nanti. Jadi saya macam saya dah cuba jaya lah. Saya rasa mungkin nama saya tak sesuai yang ni. Itu dia lambat sangat nak pergi dekat jawapan seterusnya. Jadi saya KIV yang inilah. Okay, kita cuba kepada ni pula. Yang ni best. Missing word ni. Dia ada pening sikit. Okay. Missing word ni saya suka letak saya suka letak depan dia lengkapkan ayat mudah. Mula-mula saya nak buat ni saya pening. Macam mana saya nak hilangkan ayat yang perkataan yang saya nak tu? Cuba jaya, lama juga saya buat ni tapi alhamdulillah lah berjaya. Lengkapkan ayat mudah. Saya bagi kategori KK lah. Maksudnya konsonan vokal, konsonan, contoh macam butang. Okay. Kita tarik dulu ayat yang kita nak. Kakak jahit butang baju kurung, contoh.
untuk yang mudah pemulihan. Okey, kita nak yang hilang tu ialah butang. Jadi kita klik 2 kali dekat butang tu. Macam tu. Jadi ini yang hilang. Incorrect words ni kita letak perkataan yang salah supaya budak akan pilih butang ni jawapan yang betul. Contoh, burung ke, contoh. Atau apa tiba-tiba bila pula potong ke. Okey, contohlah. Kalau saya suka letak 3 je jawapan, tak nak banyak-banyak. Tapi kalau kita nak suruh budak tu membaca, kita letaklah satu lagi. Dia akan baca jawapan. Okey, ini ialah 1. Sebenarnya dia boleh minimum 1 soalan, tapi dah alang-alang buat, baik kita buat banyak-banyak kan. Okey, contoh lagi. Sarang burung atas pokok. Okay, kita nak hilangkan sarang ni. Okey. Budak kena pilih contohlah tadi butang. Saya lebih suka letak perkataan yang agak-agak sama. Kalau sarang tu sama dengan parang, jarang. Jadi budak, yelah budak pemulihan kan kadang dia gopoh, dia nampak parang je terus letak. Terus ambil, ini huruf kecil pula. Parang. Walaupun kita buat kuis untuk budak pemulihan, tapi kita tekankan jugalah kan huruf besar dulu di permulaan ayat. Jadi apa? Jarang. Macam ni. Satu lagi. Mata, potong, kayu dalam hutan. Contohlah. Contoh, saya nak hilangkan potong ni sebabkan kategori kita KV. Okay. Kita ambil sotong. Lotong. Kalau budak yang aras rendah, saya tak galakkanlah buat sama ni, takut dia nanti dia eja sama je dia ambil jawapan. Kadang saya letak yang lain terus. Macam kalau jawapan dia potong, letak sarang ke lain terus. Okey. Jadi kita buat 3 soalan dulu. Macam biasa kita klik done. Ini sesuai untuk BM lah. Kalau BM English, cikgu English saya pernah buat. Okey. Macam biasa saya tak suka template yang klasik ni sebab dia akan guna A Times New Roman, so saya pilih yang lain lah. Corkboard ni pun cantik juga. Cuma dia agak halus sikit tulisan dia. Lepas tu saya lebih suka guna neon dengan primary. Okey, kita start. Macam ni. Ini dia. Siap lagu semua. Jadi budak akan drag lah. Pakat jahit butang baju kurung. Macam biasa, lepas kita buat tu, kita boleh nak count up ke count down. Alignment ni tak ada masalah, tak ada apa pun. Kita nak dia punya apa tu, jawapan ni macam mana, kat tepi ke, dekat tengah ke, macam tu lah. Okay. Okay, kalau kita nak masa tengah buat ni tak cantik lah template ni, tukarlah kepada ni yang pula. Dia terus ubah. Macam ni. Saya lebih suka guna yang ni sebab dia macam kemas sikit. Okay, kita nak di show answer terus. Okay, sarang. Okay, kita lah salah. Okay, jadi budak tak ada chances lah untuk buat lain. Okay. Okay, kalau ayat ni saya suka buat banyak-banyak 15 terus soalan. Tapi itulah tengok anak murid kita jugalah. Okay, dan rank ni nanti kita akan dapat tengok bila budak dah hantar, kita dah share kita punya quiz ni. Contoh, kita dah set ni, okay, kita nak ni enter name. Okay, copy. Nanti bila budak dah buat, dia akan terus nampak kat sini. Nama siapa yang jawab dulu. Tapi yang pentingnya kita bagi arahan lah. Tulis nama penuh dahulu. Macam tu. Ya. Okay, dah buat 2. Dah siap 2 apa tu quiz. Cikgu nak bertanya sekali lagi. Ya, tak apa tanya-tanya. Bila jawapan salah tadi bermaksud anak-anak kita memang terus tak boleh buat soalan tu. Ya, betul. Okey. Dan mereka tak dapat juga jawapan yang betul pada masa itu. Betul ke? Betul. So persoalan saya, ada tak cara dalam program ini yang anak-anak kita
sebab mereka nak buat tu, mereka nakkan jawapan kan selalunya lah. Betul. So is there any way how to get the correct answer? Okay. Nak dapatkan jawapan yang betul. Betul. Itu pun memang disoal oleh cikgu saya. Sebenarnya saya galakkan untuk kita share dalam grup kita dahulu. Contoh macam saya ada grup ibu bapa. Okay, saya bagi link ni suruh budak buat. Dan saya akan share dia punya rank ni. Oleh kerana kita yang buat kita soalan tu, kita dah siap-siap bagi jawapan. Kita bagi jawapan, alright. Ya, okay, sebenarnya tak silap saya untuk interaktif yang padankan ayat ni, dia memang tak ada tunjuk jawapan. Tetapi okey, kejap, lambat lah. Okey, tak silap saya untuk word search ada tunjuk jawapan. Untuk dia ada beberapa quiz yang dia boleh kita tunjuk, kita nak show jawapan untuk apa tu? Budak-budak selepas dia jawab. Dia ada punya setting dia. Sekejap saya tunjuk. Okay. Alright. Thank you. Tapi itulah saya risau sebab cikgu-cikgu kan tak boleh nak apa tu? Nak buat banyak-banyak. Tu yang saya risau nanti. Cikgu cuba jaya dah guna beberapa resource. Macam ni contoh cari perkataan. Kita boleh setting dia punya option tu untuk budak tahu dapat tahu jawapan selepas dia salah tu. Tapi dia tak boleh cuba lagi. Kalau dia nak, dia kena ambil link tadi tu, buat macam tulis nama. Sebab anak murid saya pernah dekat dalam leaderboard ni, contoh Adam Mukris 1, Adam Mukris 2. Maksudnya dia cuba lagi. Tak ada masalah. Sebab budak yang jawab ni dia tak terikat dengan yang dah jawab tak jawab lagi. Macam kita kan dah buat 1 tu, tinggal lagi 4 kan resource kan. Budak-budak bila dia dapat link tu, dia asalkan bukan nama yang sama lah. Macam ni. Okay, macam ni contoh. Allow try again when matching clues. Kita nak dia try lagi. Okay. Jadi kalau untuk word search ni macam ni. Ini sebabkan paparan laptop kecil lah. Kalau kita besarkan dia akan jadi macam ni. Tu besar juga. Tu. Contoh ni pelita. Okay, budak nak cari pelita. Saya pun tak nampak pelita. Jadi kita kalau macam word search ni, saya lebih galakkan kepada budak-budak yang dah darjah 3, budak pemulihan yang dah orang kata apa, dah boleh eja. Ini untuk tengok fokus dia, pengamatan dia. Dia cari betul-betul perkataan tu. Kadang-kadang ini saya tak galakkan countdown lah. Kita akan change lah nanti. Contoh gerudi. Okay, gerudi. Okay. Katalah salah. Contoh. Gerudi kat atas. Ni. Dah dapat dah tadi. Tinggal ni tunjuk. Pilih dia tunjuk kat sini. Dia kena klik. Macam tu. Correct. Okay. Contohlah mana cari lagi. Pelita ada. P barisan bawah sekali. Saya pun tak P nampak. barisan bawah sekali. Pelita. Dia serong ke atas. Okay, macam ni P bawah. Kereta tepi sekali ke baris mula-mula ke bawah. Pelita bawah ke atas. Dia kena tunjuk gambar. Match the clue. Nampak ni? Match the clue. Katalah dia salah. Dah tak boleh buat lagi. Tapi pelita ni still ada lah. Dia tak boleh. Tak boleh lagi. Tak boleh klik lagi kat situ. Tap a hidden word. Jadi kita kena cari balik. Wanita. Sebab tu saya galakkan anak murid saya. Lepas buat ni buat lagi. Tak apa. Dia geram kan. Tengok kawan-kawan dia leaderboard nombor 1. Saya selalu share. Nak buat lagi. Jadi yang ini saya akan ajar sekejap. Saya nak buat. Sebab ini ada takut cikgu pening sikit. Dia ikut. Kalau kita nak letak gambar pun boleh. Tapi pada saya budak pemulihan ni dia lebih suka gambar. Lebih baik letak gambar. Okay. Gambar tu sebenarnya boleh bagi clue pada murid untuk cari apa perkataan yang tersembunyi. Ya, betul. Betul. Ya Puan tadi? Puan saya nak tanya, kita ada hadkan masa ke untuk mereka buat aktiviti ni? Okay, ada. Ini saya buat countdown. Itu saya kata tadi, option dekat sini kita nak dia count out. Kalau kita nak dia ada had masa, kita letak seninan. Dia kat sini kita akan ubah masa dia 7 minit ke, tapi saya lebih suka count up lah. Kalau countdown ni kesian dia kan, takut dia tengok masa dekat sini dah kelang kabut dia nak jawab. Cuma masa ni, timer ni untuk kita tengok siapa yang ranking nombor 1. Kita kalau tak nak timer pun boleh, kalau kita buat none,
Kita apply to this activity. Jangan lupa klik ni. Kalau kita dah ubah, kita klik ni. Apply to this activity. Okay. Jadinya nanti skor saja akan keluar. Time tak adalah. Sebab kita tak nak dia berlawan, tak nak ranking tu, masa tu mempengaruhi ranking dia. Macam tu. Okay. So kita dah buat. Ini saya punya quiz yang saya dah buat dah. Yang saya ada 250 resources tu. Ini contoh diagram. Nanti kita buat. Ni saya cuba jaya untuk kawan saya. Dia kata nak anggota badan. Jadinya diagram ni kalau budak pemulihan pun tak ada masalah. Cuma dia tak ikut kategori lah sebab saya ni jenis suka ikut kategori. Kalau KV, KV saja. Kalau KV, KVK, KVK saja. Okay, untuk label muka ni, okay, budak akan matchkan macam ni. Okay, mata, tarik. Mata. Macam tu. Telinga. Okay. Macam tu lah. Okay, contoh. Lagu. Pipi. Sebenarnya apa yang kita buat ni kita boleh jadikan dia kepada worksheet. Kita akan boleh ubah kepada worksheet. Dia ada satu dekat dalam ni. Cuma saya pernah buat, saya pernah tukarkan worksheet saya kepada kepada worksheet. Dia tak secantik interaktif lah. Okey, dahi. Okey, internet lambat sikit ni. Anak-anak buah dah bangun guna internet lah slow. Okey, itulah contoh quiz. Macam saya punya aktiviti yang dalam ni. Saya pernah guna match word. Ini quiz. Ini ialah quiz. Kita akan buat kejap lagi. Quiz. Yang lain-lain saya guna macam ini pun. Ini ialah contoh padanan ayat mudah menggunakan buat ayat. Maksudnya tadi kita buat gambar kan, kita buat perkataan kan. Ini ayat mudah. Tapi ayat mudah ni saya galakkan kalau kita rasa budak tu dah boleh baca sebab bila kita buat kuis ayat mudah ni dia jadi kecil. Macam ni Komen je. Sorry, saya galakkan buat 5 saja soalan macam tu lah, tak banyak. Kecuali anak murid tuan-puan semua dah okey, dah boleh baca, tak ada masalah lah. Macam ni. Ibu masak sayur sawi. Ni yang match tadi lah. Macam ni. Ya. Yeah? Okey, ini ialah kuis yang saya dah buat. Saya rasa boleh tukar konten macam ni. Tak ada masalah. Betul tadi yang puan tadi tanya. Maksudnya kalau kita ada 5 resources pun, pastikan resources tu ialah kuis yang berlainan. Jadi kita boleh ubah. Ini kita boleh tukar ayat lain. Tak ada masalah. Ya? Okey. Okey. Jadinya lepas ni kita buat ada nak buat yang lain? Cikgu Zubaidah. Cikgu Zubaidah, saya nak tanya. Tadi ada hangman ada tak hangman? Puan ada contoh hangman tak? Ya? Tak, saya nak tanya sekejap satu. Hangman tak? Tadi ada Cikgu Zubaidah kata kita boleh copy dekat Word kan sebelum kita share dengan parents tu. Ya, betul. Jadi macam biasa lah, maksudnya dia akan keluar macam mana paparan bahan tu. Bukan. Maksud saya macam ni. Kejap saya tunjuk. Sebab kebanyakan cikgu-cikgu yang share di FB ataupun di Telegram, dia share satu link saja. Kejap saya contoh. Dia share satu link saja, jadi budak main. Okey, habis. Saya galakkan cikgu-cikgu kalau ada buat contoh macam tadi. Okey. Contoh tadi, alamak tengah save pula. Okey, tadi saya dah buat 5 dalam saya punya Google world.net ni, saya dah buat banyak quiz kan. Bila kita share, kita terus letak link tu dekat sini. Tadi saya copy tadi Okey, contoh macam ni. Okey. Okey, ini tadi quiz yang pertama. Kan? Okey, kita akan tulis tadi apa lengkapkan yang mudah tak saya? Lengkapkan perkataan. Sorry, ayat mudah.
Okay. Ini ialah satu quiz yang kita buat tadi kan yang ni. Jadi satu link. Kemudian kalau kita buat lagi satu lagi quiz, kita tulis juga padankan perkataan bergambar. Contohlah. Okay. Kemudian kita paste pula yang link tadi. Jadinya maksud saya dekat sini, copy tu ialah copy link tu sampai 5 quiz baru kita share dekat dalam group. Jadinya lebih nampak tersusun. Sebab ada cikgu-cikgu yang dia copy satu quiz dah habis. Jadi budak akan keliru nanti. Saya nak ajar cikgu-cikgu ni lebih sistematik lah. Bila buat 5 quiz, kita susun cantik linknya dekat dalam Word, baru kita share dekat dalam group. Macam tu. Maksudnya murid tu boleh menjawab ke-5 tu terpulanglah pada dia sama ada dia nak buat. Ya, betul. Adalah setiap hari kita nak hantar kan. Kita boleh set, kita bagi 5 link. Okey, link pertama ni jawab hari ni ke ataupun besok ke dan seterusnya. Betul tak cikgu? Betul. Itu betul. Jadinya kadang-kadang saya cakap dengan orang cikgu lain yang share, dia kata cikgu kalau boleh susun link tu bagi cantik, baru cikgu paste dalam group. Sebab nanti kalau satu-satu dengan tak ada siapa yang hasilkan dah macam pening kan. Lebih elok kalau tersusun lah. Tadi soalan tentang hangman Hangman ada. Saya ada pernah buat. Okay, hangman ni. Okay, ni hangman saya pernah buat. Hangman ni, saya buat untuk kata kerja. Okay, gambar yang ni saya dapat daripada Google. Saya save. Dia cantik je, dia tak pecah pun. Jadinya kalau cikgu-cikgu save daripada Google, pastikan gambar tu dia jelas lah untuk dilihat. Ini contoh hangman. Ini contoh hangman. Nanti sekejap lagi saya ajar macam mana nak buat sebab cikgu tak faham nak masukkan gambar kan. Okay ni. A, B, C. Itulah. Bangun pagi contoh. Okay. Dia tak payah drag. Dia klik je. Bangun. Okay. Okay, tak sempat nak hang. Kalau salah contoh. Okay, kalau lah. Sebenarnya saya takut juga nak guna hangman ni sebab kita kan tunjukkan orang kata contoh tak baik kan hangman kan. Tapi saya rasa insyaAllah budak dapat jawab sebelum keluar gambar orang menggantungkan diri tu. InsyaAllah lah. Okay. Tapi ni macam permainan Wheel of Fortune tu sebab dia keluar huruf tu kalau ada banyak huruf yang sama dalam dua perkataan tu kan. Saya rasa macam kalau untuk BM untuk murid yang level yang agak tinggi sikit boleh kot tapi kalau peringkat yang bawah dia membantu dia belajar perkataan yang pertama tu dulu. Bangun dulu kan sebab dia ada gangguan huruf yang digunakan untuk perkataan yang kedua. Tapi bolehlah sebagai latihan tambahan untuk yang level lah. Jadi saya rasa semua kuis ni sama. Cuma mungkin kita tak faham macam mana nak masukkan soalan. Contohlah cikgu nak crossword ni. Crossword ni dia agak pening sikit sebab dia tak ada gambar. Tak ada gambar. Jadinya saya tak ingat cara saya buat. Contoh Kasilang kata. Okay. Kalau cikgu nak buat ni cikgu cuba daya. Contoh. Cikgu nak crossword apa? Contoh kalau kita buat KVKVK. KVKVK ialah ni pula. Tikar. Clue dia, cikgu kena buat ayat. Contoh, bahan apa ataupun atas lantak. Ya betul, alas duduk ke. Tapi alas duduk. Tapi oleh sebab anak murid saya ni, saya tahu dia susah nak baca kecuali kalau parent bacakan. Jadinya saya buat macam mana tahu cikgu? Saya buat macam ni. Saya letakkan macam tu. Kita cuba sekejap saya buatkan. Contoh lagi tiba-tiba blur pula. Rumah, okey rumah. Okey.
Okay, saya buat macam ni. Sebab kalau rumah, kalau kita letak ayat kita tempat kita tinggal. Takut budak tu nak baca tempat kita tinggal tu dia masih lagi mengeja kan. Jadi saya ambil inisiatif buat macam ni. Budak sikit je. Tapi kalau budak yang pandai macam nak untuk sains, untuk bahasa Inggeris tak ada masalah. Ni kita fokus pada pemulihan. Okey, contoh dia minimum 2, tak apa saya buat 3. Tak. Okay, contoh. Tidak apa. Okey, contoh. Okey, dan lepas tu saya buat clue dia macam ni. Sebab ni tak payah masukkan gambar untuk clue budak-budak. Jangan keluar macam tu. Dan template dia pun tak banyak. Mungkin dia rasa tak susah untuk buat yang lain. Yang lain, kalau cuba tengok template yang lain pun banyak, cuma saya takut dia keliru. So kalau terlalu fancy sangat, saya ambil ni lah. Primary. Okay, contoh konsep macam ni. Okay. Arahan dia ialah pick a word. Kalau cikgu sebelum sign in tadi cikgu ambil bahasa Melayu, bahasa Malaysia, dia akan tukar pada bahasa Malaysia lah ni, pick a word ni. Okay, budak akan klik nombor 1. Klik sini. Dia akan keluar sini. Tika. Budak cubalah Tika. Okay, dia akan terus type. T-I-K-A-R. Betul. Tapi ini kira budak lah, saya tukar lain lah. Tak lagi. Perasan tu huruf K tu. K tu. Saya pun lepas tu saya kata dengan cikgu, kalau nak buat kita pastikan E tu sesuai, huruf dia sesuai. Kadang-kadang nampak cantik tapi tak sesuai kan untuk budak. Okey. Nombor 3 pula. Ni. K-A. Aku takkan cubalah. K. Katalah. Salah je. Tak boleh. Jadi dengan cikgu dekat sini, saya galakkan kita guna huruf kecil semua. Sebab bila sampai dekat sini, tiba-tiba huruf besar pula. Okay. Benda ni saya sudah jaga. Kalau huruf besar semua pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dekat sini cikgu boleh ni. Show answer when wrong. Boleh juga. Dia, kalau tak nak ubah apa yang kita nak, kita pergi dekat option sini. Okay. Okay. Dia contoh terkesan kata lah. Macam tadi yang mana word search ni kita boleh ubah. Cikgu nak huruf kecil ke atau huruf besar semua? Kan boleh. Apa-apa pun kita pergi dekat kita pergi dekat option tadi. Anagram ni saya pernah cuba. Kita kalau with close tak ada masalah lah. Kita letak gambar. Contoh. Susun huruf. VK. This rumah. Sorry. Dan kita upload gambar rumah. Ada pula alamak. Okey, kejap. Dia kalau cikgu tak dapat cari dekat cikgu punya file, cikgu boleh drop juga. Contoh. Contoh macam ni. Cikgu buka cikgu punya file kan. Okey. Dekat sini kita ada gambar. Sudah save. Kita ambil gambar kapak lah. Okey. Kita drag je. Pun boleh. Macam tu. Tak ada masalah.
Okey. Dah hang pula saya punya ni. Tak jumpa lah. Tak biasa cek gambar dia. Okay, ini gambar contoh. Saya ambil gambar ni, kolam. Contoh. Susun huruf. Sebenarnya sebelum kita buat tu cikgu kita dah kena tahu mana tempat kita letak kita punya. Saya lebih suka kat desktop sebenarnya, tapi sebabkan desktop saya dah penuh. Desktop kan senang kan cari barang yang kita nak, kalau kita nak upload apa ke. Okay. Dan saya guna satu dululah nak tunjuk contoh anagram ni. Tapi apa pun cikgu kena, macam saya cakap tadi, kena plan supaya kita dapat jimatkan kita punya resource tadi tu. Macam kalau cikgu ada 3 email atau 4 email, dah dapat 20 resources lah. Okay. Okay, lambat sikit. Kat sini option dia countdown every letter with bonus for perfect. Maksudnya setiap kali budak apa tu? Budak dapat susun huruf satu huruf dapat markah juga. Ataupun kita nak dia dapat markah bila dia betul semua. Dia betul susun semua huruf dah betul baru dapat markah. Ini every letter with bonus for perfect. Kalau dia perfect tak ada masalah, tak ada salah satu pun ada markah bonus lah maksudnya. Okay. Change case. Maksudnya kita nak all uppercase ataupun lowercase. Saya lebih suka lowercase lah. Nak lebih senang faham. Okay. Dan jangan lupa apply to this activity nanti. Save kan. Tengok dulu. Okay, saya lebih suka yang ni lah. Neon ni. Neon ni lebih. Macam tu. Okay, saya. Ada contoh matematik okay. Tak? Contoh untuk mata pelajaran matematik. Okay, matematik saya tak buat lagi sebab saya lebih kepada bahasa Melayu. Tetapi cikgu, matematik saya sedang buat sebab saya savekan soalan dalam JPEG. Kita savekan JPEG, kita akan buat dalam PowerPoint, betul tak? Okay, kita buat soalan tu, contoh 3 tambah 2, okay, kita savekan dalam bentuk gambar macam ni. Sebab kan, jadinya budak lebih nampak cantik. Jadi kita tak jawapan, nanti kalau kita buat quiz tu, tak ada masalah untuk pilih jawapan. Okay, contoh nanti saya tunjukkan contoh quiz. Ini ialah susun huruf lah. Okay, untuk matematik, okay, ni, jangan lupa share cikgu kalau nak copy link tu. Okay, kalau kita pergi kepada contoh aktiviti saya buat quiz. Contoh macam ni. Kalau untuk matematik cikgu boleh jadikan dia soalan tu sebagai gambar dan jawapan, pilih jawapan. Kalau ataupun saya tengok ada cikgu buat jawapan dia dekat sini, soalannya dekat sini. Kan dipilih. Ikutlah. Tapi saya lebih kalau nak buat matematik jom kita cuba. saya suka, kau cuba. Okay, kita buat quiz Okay, terima kasih. Okay, quiz matematik. Okay, contoh soalan. Contohlah 3 tambah 2 sebab macam kawan-kawan saya buat dekat Google Form pun matematik, soalannya di Google Form. Saya lebih suka kalau kawan-kawan saya dia buat dalam bentuk gambar supaya dia dapat lebih jelas. Okay, contoh sini jawapan dia ialah 6. Okay, kita nak ini ialah jawapan yang betul. Kita klik kat sini. Okay, kemudian 7. 8 lah. Okay, kalau cikgu letak gambar, contoh tadi saya katakan ni gambar butang, ini jawapan dia. Kalau cikgu letak sini perkataan butang, cikgu letak sini gambar yang betul dan yang salah. Kita boleh ubah. Saya rasa 3 cukup kot jawapan, budak yang pening kan. 4 tambah 4. 4. Okay, 9. 7. So kita write sini. Okay lah, kita cuba Allah huruf besar pula. Okay, untuk edit ni pun boleh juga nanti. Nanti saya tunjuk cara nak edit. Okay, kita guna ni lah. Okay, suka ni.
Okay, sebab apa saya suka galakkan cikgu-cikgu apa tu? Galakkan cikgu-cikgu buat dalam bentuk gambar dulu soalan ni, sebab kita tahu kan kalau 9 tu biasanya 9 bulat kan. Kalau kita buat sendiri dekat dalam PowerPoint ke, kita boleh tentukan 9 kita, 9 tegak. Inilah contoh dia. Okay, 6. Okay, matematik pun boleh juga. Sebab saya dah share ni tutorial ni dekat cikgu-cikgu sekolah saya, kita orang buat PLC. Dia orang ubah sendiri, bahasa Inggeris, sains. So matematik boleh lah cikgu, masalah. Okay, ini semua nanti cikgu tengoklah. Dan saya galakkan, okay cikgu tengok macam ni ini yang saya punya email yang saya dah buat yang 250 resources. Saya buat satu folder lain, kuis untuk dikongsi. Ini ialah kuis untuk perkongsian sahaja. Tu saya kata tu tadi. Yang ini saya kalau tuan-tuan tengok saya labelkan kelas Al-Hidayah untuk kelas saya sahaja. Ini. Okey. Matematik boleh. Dan saya galakkan kalau matematik, saya rasa kuis, kalau handman tak boleh lah kan. Kita akan pilihlah mana-mana kuis yang sesuai. Macam find the match ni pun boleh untuk matematik. Sebab saya pernah buat satu, dia yang kata tadi tu berjalan. Dia punya soalan tu berjalan dengan jawapan tu berjalan. Macam ni. Okey. Sebabkan banyak soalan saya letak sampai 12 dia jadi kecil. Go. Okey ni kelasi. Bulatkan. Okey betul. Kita boleh ubah juga cikgu ni kepada anak muda. Contoh, bapa beli kelapa muda. Boleh juga. Jadi kita ikutlah. Yang penting gambar tu jelas. Budak boleh je gerudi. Cikgu ada apa soalan tak? Saya risau dah. Dah pukul 11 dah. Tak apa ke Pak Rafiah ni lama ni? Tak apa, tak masak makan tengah hari pun. Okey, masing-masing khusyuk nampak tu. Ada soalan tak cikgu? Yang ni kena buat sesi lain ni cuba jaya. Yang ni kita tengok dulu mungkin ni. Next siri kedua kita buat, kita pula cuba. Saya terfikir kalau ada laptop tu puan, dapatlah tengok cikgu punya hasil satu kan. Ni macam mana nak buat ni. Tapi saya harap cikgu dapatlah take note yang step by step tu. Nak cuba jaya tu, okey. Yang penting bila kita create activity tu, cikgu kan kita dapat 5 resources je. Yang penting yang berlainan. Jangan resources kedua tu cikgu buat mash up juga. Dah rugi kan. Nak tukar konten tu nanti dah rugi. Jadinya saya suggest cikgu buat mash up satu quiz. Jumble ni pun boleh. Maksudnya cikgu pilih. Sebab saya cakap tadi, kita boleh konten. Kalau kita nak ubah dia punya tajuk tu pun boleh. Kita klik dekat 3 tanda ni. Kita nak buat ni. Rename balik. Okay, rename. Cepat ni. Dan okay, rename balik. Dan cikgu nak share kan dengan orang lain. Okay, cikgu copy. Duplicate. Duplicate ni, dia kata copy of class Al-Hidayah. Jadi cikgu buat benda yang sama. Sebab kita nak ini untuk kelas kita je. Yang ni kita nak share dekat kawan-kawan dekat FB. So kita rename balik lah macam biasa. Ini saya buat perkongsian. Gitulah nak bagi kita faham. Okay. Cikgu nak tanya. Okay. Yang terkesan kata yang asal kelas Al-Hidayah ni dengan perkongsian itu dah kira 2. Itu dikira 2 saya tak pernah try lagi yang tu cikgu. Risau juga kan untuk dikongsi tu kan. Jadi saya galakkan cikgu-cikgu macam saya ni, anak muda saya dah buat dah ni. Baru saya share. Anak muda saya dah cukup buat ni. Baru saya share lah. Bila dia dah buat, barulah saya tak pastilah pula kalau kita duplicate kira berapa. Kan kalau macam kita buat 2, kita duplicate 2 itu 4 ke 2? Kan sayang pula. Okay, saya cuba je. Ini saya punya yang
Ini saya dah guna ni kan. Okay, saya cubalah. Tak apalah saya sebab saya ada yang lain tu. Saya cuba duplicate aktiviti saya tadi Betul juga soalan tu. Okay, saya cuba duplicate. Saya rasa dia kira lah. Okay, jadinya saya tengok nanti. Dia kira cikgu. Sayang pula. Jadinya saya galakkan cikgu bagi pada anak murid dulu. Dia orang dah isi semua scoreboard. Saya pula dah delete leaderboard tu. Kalau tak saya tunjuk nama anak murid saya yang dah buat. Saya sebab dah lama ni cikgu saya buat ni daripada awal akhir bulan 3 hari tu. Kalau tak saya tunjuk contoh result, my result ni. Ini tak ada lagi. Sorry. Ni my result kita. Saya lupa nak tunjuk. Tengok saya dah delete hari tu. InsyaAllah ada lagi kot. Cuba. Okay, jadinya duplicate dia akan kira jugalah. Ni result. Okay, berapa orang buat macam ni Ni saya share. Ni. 5,800 orang yang buat. Semua tu lah. Yang kelas saya dah delete dah sebenarnya sebab dah print kan. Okay. Jadi cikgu boleh tengok balik result yang orang yang dah buat lah. Cikgu klik. Tak nampak cikgu, tak keluar pun. Oh ya ke? Okay. Ni baru keluar yang result tu. Lambat sikit ni. Ramai sebab ramai kan. Alamak sekejap. Nombor student So contohlah kalau cikgu dah share dekat adik murid, boleh tengok balik lah. Result dia dekat my result. Okay. Ni dia akan terlihat ni. Akia ni, leaderboard ni. Show more ni. Jadinya macam saya punya, kalau siapa yang pakai MacBook boleh boleh screenshot yang leaderboard ni je. Boleh foto yang itu, kita paste dekat Word, kita print lah. Itu saja. Tak sedar aku sebelah dah Ya kan sekejap je. Ada apa soalan cikgu? Maksudnya dah hang dah. Kita buka lah pada cikgu yang ada dalam ni. Sebab tadi ada banyak je yang diorang chat kat tepi tu. Tapi mungkin tak tanya kot. Boleh tanya. Tapi benda ni mudah. InsyaAllah cikgu-cikgu boleh buat. Kalau tak BM pun macam tadi cikgu yang tanya tadi, matematik boleh. Sains lagilah boleh. Saya rasa cikgu sains saya banyak buat soalan. Dia pula sama dengan saya. Yang mula-mula sign up dapat 250 resources. Cikgu, yang bila kita dah buat, contohnya ikut yang terkini lah, hanya terhad kepada 5 sahaja kan. So bahan tu dia still ada dalam ni lah selagi kita tak ada dan boleh diguna berulang kali? Ya betul, boleh diedit. Kalau cikgu nak tukar balik kan, contoh cikgu tadi kita buat perkataan, cikgu nak buat ayat pula, boleh. Cuma jenis kuis tu je lah kita kena buat berlainan. Saya punya jenis je lah yang berubah, maksudnya konten je lah yang berubah. Tapi yang kita pilih dah 5 tadi tu dia still ada lagi lah dalam tu kan. Ya betul. Dia punya tu pun dah hang dah. Menarik dan nak kata susah sangat pun taklah susah, tapi nak kena explore dulu lah juga board wall ni. Takut nanti kita rugi kita punya resource tu sebab dia dah hadkan 5 kan. Betul. Lepas tu saya galakkan cikgu boleh buat guna MOE punya email, guna email persendirian. Macam saya yakin cikgu lain pun ada email persendirian 2-3 jenis, betul tak? Gmail lain, Yahoo lain. InsyaAllah boleh tu. Asalkan kita punya jenis kuis tu berlainan. Mashup lain, anagram lain, hangman lain. Kita boleh edit lah kita punya resources tu. Saya punya dah hang. Okay, ada apa lagi tak cikgu yang rasa poin-poin penting yang boleh di-share untuk kami? Yang mungkin tertinggal kat mana-mana ke? Yang belum diapakan? Saya rasa
Okey dah ni. Dah aktiviti dah tunjuk, my result pun dah tunjuk. Jadi yang upgrade tu saya tak boleh tunjuk lagi sebab saya tak pernah upgrade lagi dan tapi memang saya pernah cuba klik, memang dia minta nombor kad kredit lah. Itu sajalah. Oh ya, satu. Sekejap je ya. Okay, tak apa. Saya nak tanya, yang bahan yang kita buat tu, boleh ke kalau yang tadi tu yang beritahu tadi tu kita copy link tu untuk dia orang jawab kan? Okay, sekarang bahan yang kita hasilkan ni boleh ke kalau kita transferkan, kita copykan ke Word dalam bentuk tadi ada sebut boleh jadikan dia worksheet kan? Ya, betul. Boleh kan? Maksudnya copy macam biasa lah. Boleh, tak cikgu. Bila kita buat nanti, contoh. Yang ini kita dah hasilkan. Ni printable ni, kat sini. Quiz kita tadi ni, jadikan dia word search. Tapi macam saya cakap tadi, kita memang kena ada strong ni, ditukar jadi macam ni. Nanti budak akan download lah, kita akan download. Macam ni. Tapi saya kata lebih cantik kalau kita buat sendiri sebab dia tak boleh ubah font kalau jadi worksheet. Dia jadi macam, sebab saya tak berapa minat dengan font dia yang A Times New Roman ni. Tapi tak ada masalah untuk tukar kepada worksheet. Kita boleh print, download dan kita simpan lah kalau kita nak dalam bentuk dokumentasi kan. Boleh. Worksheet. Kita klik pada printables ni. Tapi tak silap saya tak semua. Macam contoh kuis bergambar ni tak silap saya tak boleh rasanya. Dia ada certain kuis yang kita boleh jadikan di worksheet. Dan maksudnya murid yang dah jawab tu pun boleh tukarkan latihan yang dia buat, tak boleh? Tak boleh cikgu, tak boleh. Oh, tak boleh sebab kalau boleh dijadikan sebagai bahan bukti kan, latihan yang mereka buat kan. Sebagai salah satu daripada mungkin pentaksiran ke, penilaian ke kan. Tapi maksudnya yang murid tak boleh lah. Yang kita je lah, bahan kita je lah yang boleh, tu maksudnya bahan asal lah. Bahan untuk dia tak ada, cuma tu lah bukti yang dia dah buat, cuma result dia tadi tu lah kan. Kalau yang lain tak, saya tak. Saya sebab budak dia akan, bila dia dapat link tu, bila dia dapat dia cuba main, dia terus dalam bentuk yang ni. Dia tak boleh buka word wall yang kita ada upgrade semua detail lah. Dia cuma full size yang ni je. Saya pula tak bawa handphone saya untuk kita tunjuk contoh wall tu, kita main tu. Ada saya share dalam ni. Tapi saya rasa kawan-kawan pernah klik dan pernah cuba rasanya main tu. Kita buka lah lagi pada yang lain-lain. Untuk ada soalan ke dari JPN ke, Cik Azin ke? Cikgu Zubaidah, saya nak tanya. Saya? Bahan yang dah dibuat kat dalam ni, boleh tak kita download kemudian kita jadikan bahan untuk PDP dalam kelas biasa? Paparan dia pun sama seperti mana yang di internet. Boleh tak? Okey, untuk download saya rasa tak boleh. Tetapi kita sebagai cikgu, kita boleh buka balik word wall punya, kita punya word wall ni. Kita login macam biasa dan bila kita katalah contohlah dah sekolah nanti, kita nak main dengan anak murid dalam kelas, kita just klik pada quiz yang kita dah buat dan kita kita share, kita view dalam ni macam ni. Macam kelas saya ada projektor, mungkin budak-budak boleh buat dekat dekat pancaran yang besar tu lah. Untuk download saya tak pasti, saya rasa tak cuba lagi kan. Sebab setakat ni saya cuma share link saja untuk budak main dekat telefon dekat waktu PKP ni. Saya tak cuba lagi yang download tu. Saya rasa tak boleh rasanya. Just paparan dia besar macam ni je lah untuk budak main sama-sama dalam kelas nanti. Ni actually boleh gunakan sebagai bahan untuk macam tambahan untuk aktiviti permainan dan sebagainya kan? Betul tak? Tapi result yang murid dapat tu sebenarnya
kalau dapat dicari satu cara, boleh juga tu dijadikan sebagai bukti pentaksiran, penilaian kan. Ya, betul. Kalau tengok boleh. Sebab yelah dia tak dapat nak kita tak dapat nak print out hasil yang mereka buat, tapi at least daripada result tu saya rasa boleh di print out result tu sebagai bukti kan. Betul. Sebab tu saya galakkan cikgu-cikgu untuk share dalam kelas dahulu sebelum share dengan orang lain. Dah dapat pastikan anak murid tu jawab, katalah contoh anak murid saya 13 tu dah jawab, baru saya screenshot dulu, saya print, baru saya share link tu dekat orang lain lah. Kita bagi anak murid orang lain main pula kan. Macam tu. Apa yang penting kita punya dokumentasi tu dah settle dulu. Saya nak cari link pun tak jumpa ni. Mana entah. Saya ada share nak tunjuk contoh contoh paparan dalam telefon, tapi itulah tak jumpa. Dan saya tak pasti, benda ni saya pernah cuba guna pada iPad sebab sekarang kita guna laptop kan. iPad tak ada masalah sebab kita tahu tempat untuk kita savekan gambar-gambar yang kita nak upload nanti dalam word wall. Tapi dalam telefon, contoh kata cikgu nak buat dalam telefon saja, saya tak pasti. Sebab saya tak pernah cuba buat cipta wordwall.net ni dalam telefon. Tapi saya rasa lebih dalam laptop lah. Sebab laptop semua bahan kita ada dalam tu kan. Okay, cikgu ada lagi soalan? Untuk Cuba Jaya, saya kalau nak tunjuk, saya lebih suka guna yang tu je lah, Hangman. Hangman ni sebenarnya baru lagi. Saya pun takut juga nak guna sebab yelah kita Hangman kan. Saya ada quiz, ini match up. Itulah. Saya guna quiz ni, saya guna gambar dan budak cari perkataan yang betul. Tapi ada kawan saya yang dia tukar yang ini ialah perkataan, ini ialah gambar. Boleh juga tukar. Jangan salah. Cikgu nak tanya. Ya. Jadinya dalam yang cikgu dah try dalam wordwall.net ni, beberapa apps yang dalam ni kan, semua memang sekali jawab je. Memang one off je budak. Budak boleh cuba lagi. Dia akan tekan link yang baru. Link yang baru boleh lagi. Itu saya kata macam anak murid saya tadi, dia ada mukris 1, ada mukris 2. Dia nak jawab lagi sebab dia tak puas hati. Dia dapat salah yang mula-mula tu kan. Tapi saya rasa untuk budak yang lebih advance, untuk soalan yang mudah ni dia mungkin jawab sekali lah. Untuk yang kalau kita buat ayat mudah tu, kalau ayat mudah saya buat untuk anak murid saya, dia banyak jawab banyak kali, dia banyak salah. Macam ni. Macam ni. Yang mudah ni. Apa maksud link yang baru tu? Tekan lagi sekali link tu kan? Tekan lagi sekali. Maksudnya, contoh macam ni. Dia jawab salah 1. Jadi dapat 9/10. Jadinya dekat leaderboard ni nama dia mungkinlah nombor 4. Jadinya dia pergi dekat, kan kalau kita share nanti, kan kita dapat link dia. Dapat link kan. Jadi dia pergi link tu tadi yang saya share dalam WhatsApp tadi, dia lagi sekali masuk. Tapi tak boleh nama yang sama. Tapi kalau saya kata dengan anak murid saya, kalau kan kena letak nama penuh, letak 1, 2, 3, maksudnya kita dapat tahu berapa kali dia mencuba. Biasanya dapat 10/10 tu dia tak cuba lagi lah. Cuma yang mana yang tak dapat markah penuh tu dia cuba lagi. Jadi sebab tu saya kata link ni kita kena susun cantik-cantik dalam words. Contoh tadi, share contoh Ini ialah langkah yang mudah KVK. Cikgu copy ni. Bila kita pergi dekat words, ni kita ni pula. Maksudnya kita akan susun 5 link dekat sini, baru kita copy semua ni, kita paste dalam WhatsApp. Jadi budak boleh main berulang kali lah. Macam tu. Cikgu, macam saya dah letak kat sini, set dalam grup WhatsApp, buat pada tugasan pada berapa hari bulan. Contoh hari ni 27. 4 20. Jadinya, tapi saya tak, macam kita kata tadi lah, tak wajibkan pada anak murid bila-bila dia boleh jawab lah. Ini mungkin tugasan pada berapa hari bulan. Contohlah cikgu,
Maksudnya saya lebih galakkan cikgu susun dulu 5 ataupun kata dia buat 10 bagi pada anak murid, tapi dengan tarikh yang lengkap lah supaya budak tak pening. Dia takut nanti kalau cikgu bagi 10 kuis, 10 kena jawab hari tu. Tak. Kan nanti cikgu paksa budak jawab pula. Jadinya jadi kuis ni dia boleh buat saya suka lagi wordwall.net ni sebab dia dalam masa singkat je budak jawab. Dia tak ni lah, dia tak stres lah maksudnya. Kalau saya dah cukup dah pada saya untuk anak murid saya jawab tu. Lagi soalan cikgu? Farafi'ah mana? Ada. Tengah khusyuk. Khusyuk. Okey, apa ni Cikgu Siti Zubaidah, tahniah, bagus sangat aplikasi ni. Dan saya rasa dia sangat menarik untuk anak-anak kita lah, terutama pemulihan khas lah, sebab kita bila mengajar murid yang begini yang tidak memahami, kita tak boleh sekadar chalk and talk. Kita kena ada banyak, ada pelbagai bahan dan pelbagai teknik lah untuk menarik minat mereka. Ini salah satu saya rasa sangat menarik. Cuma saya sebab Cikgu Siti Zubaidah cakap tadi, terhad satu aplikasi ni terhad satu Gmail terhad kepada 5 kan? Betul. So saya boleh cadangkan kalau kita bincang dalam panitia, bermakna ketua panitia tetapkan satu LDP, kumpulkan semua cikgu-cikgu maths ke sains ke BI dan sebagainya, BM. Jadi bagi tajuk. Ketua panitia bagi tajuk nak buat apa. Bila satu orang terhad 5, kalau ada 10 orang kita dah ada 50, 5 kali 10 kan, 50 dah bahan yang kita boleh guna sama, kita boleh share dalam kelas yang berlainan. Cadangan tu pun betul-betul. Betul. Jadi tak adalah kita, kalau kita katalah kita ada 3 Gmail kan, kita create 3 Gmail, cikgu lain pun ada 3 Gmail. Dah kalau 10 orang cikgu, SKM kan gua sekolah sikit cikgu, 10 cikgu, darab 3, dah 30, darab lagi 10, saya matematik maknanya kita dah bertambah lah kita punya bahan BM tu, jadi tak payahlah nak pening. Bahan-bahan pun menarik, saya budak-budak suka untuk mengekang budak-budak yang, terutama budak-budak yang kinestetik ni, yang suka mengacau kawan, gerak sana bergerak sini. Jadi bila kita bagi aplikasi ni, dia tak akan bergerak dah. Yang ni pun kita boleh buat secara PAK 21 dalam kumpulan. Dia buat aktiviti dalam kumpulan, kita boleh menilai TP tahap penguasaan murid dalam kat sini pun boleh kita menilai murid-murid. Betul tak Puan JJ? Ya betul Puan Rafi'ah, sangat-sangat betul. Cuma sekarang ni kan mungkin masa lah kot. Masa tu ada banyak sebenarnya, bulan puasa ni kita tak masak pun tengah hari kan. Tapi akses lah, masalah kita akses kan, akses internet. Kalau mesti ni kalau kita menghadap laptop. Puan Jamalia, maksud saya tu mungkin selepas PKP lah, tapi kalau nak buat dalam masa PKP ni kita kena rancang betul-betul lah masa tu. Kena betul-betul hadam. Yang ni saya ni pun rasanya masih terkial-kial lagi mana nak klik, mana nak klik. Kita kena buat sesi kedua lah kot. Tak apa. Yang ini kita jadikan yang pertama, langkah yang pertama. Kita belajar dulu. Kita belajar daripada orang yang pakar, orang yang pandai buat tu. Kalau kita belajar sendiri, tak. Betul cikgu, saya kadang-kadang saya buka juga ada perkongsian bagaimana nak buat itu, buat ini melalui YouTube. Tapi pemahaman kita melalui itu sebenarnya lagi susah. Daripada sini, cikgu dapat menerangkan direct dan kita boleh tanya. Kalau macam ni macam mana, macam ni macam mana. Jadi yang ini kita jadikan sebagai yang pertama. Yang pertama kita, lepas ni kita kena explore lah. Explore sendiri dulu, tapi explore dalam keadaan yang hati-hati jugalah sebab resources yang dia limit kan, 5 kan. Tapi maksud saya tu explore apa bendanya dalam wordwall.net tu. Bukan explore terus buat. Kita kena ambil langkah lah, dan insyaAllah mana tahu kita boleh panjangkan benda ni nanti selepas PKP kita akan lebih terima kasih Cikgu Zubaidah banyak-banyak atas perkongsian. Cuma tadi ada sedikit ni nak keluar sikit daripada yang ini. Tadi ada cikgu sebut berkaitan dengan FB guru pemulihan khas kan? Ya, betul. Itu terhad untuk cikgu saja ke? Kami tak boleh. Tak ada, boleh. Siapa-siapa boleh. Boleh ke?
Cuma kena jawab soalan saja. Kami tanya sebab sebelum ni kami benarkan siapa-siapa masuk, dia menjual dalam tu. Jadi kita tak benarkan lah. Jadi kalau pun daripada JPN ataupun PPD, just jawab soalan daripada mana tu je. Tu yang kita nak. Boleh je tulis kalau dari PPD ataupun nak kena letak ke nama sekolah. Tak ada sekolah lah. tak perlu sebab ada juga yang parent dia kata bukan ibu bapa ibu yang ada anak istimewa. Saya klik juga boleh masuk. Dia sebab kadang-kadang nampak dia macam cikgu tapi dia menjual. Tu saya cakap alamak kalau ada nama sekolah tu. Okey faham. Masuklah puan sebab kita ada dalam tak salah saya ada berapa ribu dalam 20,000 rasanya cikgu pemulihan khas sebab dia Malaysia kan. Dalam tu. Okey insya-Allah akan join. Terima kasih. Apa tu sebenarnya puan, saya dah plan dengan Cikgu Ridwan sebenarnya untuk buat, dia dah jemput saya sebelum ni untuk buat bengkel inovasi. Macam tahun lepas kita buat bicara saja tentang inovasi. Tahun ni plan patutnya lepas naik cuti untuk buat bengkel inovasi dengan cikgu-cikgu Seremban. Tapi jadi dalam masa PKP ni saya berkenalan dengan wordwall.net ni, mungkinlah insyaAllah bolehlah masukkan lagi, mungkin JU pun dah pakar kan yang dalam ni, dah boleh buat wall ni. Jadi facilitator sekali lah untuk kita kalau jadilah buat bengkel inovasi macam yang Cikgu Ridwan cadangkan. Sebab tahun lepas saya pun ada 2 program yang saya join dengan PPD Seremban. Dengan Pemulihan Negeri Sembilan. Satu bicara profesionalisme tahun lepas bulan 4 tak salah saya. Kemudian dengan lawatan penanda aras ke kelas cikgu kelas pemulihan cikgu Noradela. Jadinya tahun ni harapnya dapat kolaborasi lagi lah. Ini pun alhamdulillah Puan Rafiqah dah jemput ni. Saya segan sebenarnya sebab saya cikgu pemulihan biasa je. Tak apa cikgu. Dah alang-alang cikgu sebut macam tu. Saya rasa kalau kita nak fair and square jugalah. Kita attack semua daerah lah kot dalam Negeri Sembilan. Nanti kita akan rancang macam mana ya Puan Rafiqah tak semestinya untuk Seremban sahaja kan. Boleh kan? Kita akan susun bincang. Untuk pengetahuan Puan Jamalia, memang dalam plan saya dah rancang kita nak buat kami nak buat di PPD Seremban pada 29 hari bulan. 29 hari bulan ni lah April, tapi memandangkan kita belum lagi mahir menggunakan Google Meet dan mungkin nak belajar dululah apabila Puan Anita kata nak buat Google Meet 30 bulan tu, jadi kita belajar dulu Google Meet dan nanti saya bincang dengan Cikgu Siti Zubaida, maybe kita buat dalam 5 hari bulan ke? Ikutlah Puan Rafiqah. Kita buat ni. Saya rumah Seremban juga kan, ada rumah dekat Seremban. Tak ada masalah. Okay. Nanti saya bincang dengan Cikgu Ridwan lah sebab Cikgu Ridwan ni ketua JU Seremban, jadi kena bincang juga dengan Cikgu Ridwan. Mungkin Cikgu Ridwan ada idea-idea lain yang kita boleh bantulah negeri dan daerah. InsyaAllah InsyaAllah. Terima kasih atas tak apa, kita akan keep in touch. Kita akan keep in touch dengan Cikgu Zubaidah. Dia mahir dengan Negeri Sembilan tu sebab dia lama dalam Negeri Sembilan. Saya pun kenal dengan background gambar kat belakang tadi tu. Gambar Seremban Satu ketika dahulu pernah rapat dengan dia, saya kenal. Yang ada satu gambar yang Cikgu Zubaidah dalam dia punya presentation tadi tu. Background tu saya kenal sangat-sangat tu. Okay, Cikgu Zubaidah dia alu-alukan balik semula ke Negeri Sembilan. Okay, wow. Mesti balik Negeri Sembilan. Kami waris. Aduh. Ada apa-apa pertanyaan? Cikgu Yazid. Yazid, bos, tolong. Lead. Bos, Yazid. mic. Off. Saya ucapkan terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah bagi pihak Jabatan Pendidikan Negeri Sembilan. Kami sangat menghargai atas perkongsian dan saya pun pertama kali dengar aplikasi ni menarik dan saya rasa daripada saya untuk pelajar peralihan pun sangat sesuai lah. Betul. Sangat sesuai. Okey, terima kasih sangat-sangat dan kami harap kalau dipanggil untuk buat perbengkelan, perkongsian, saya harap Cikgu Siti tidak keberatan. Tak ada masalah. Tak ada masalah Cik Aziz, tak ada masalah. Apa saja dan yang 9. Okey.
Puan Rafiah, saya nak beritahu yang cikgu pemulihan yang aktif inovasi tadi, saya dah dapat nama dia. Cikgu Tawa. Cikgu Tawa dari SJKTI Kuning. Ada dalam ni. Itulah dia pun aktif tu inovasi tu. Selalu jumpa dia. Ya ke? Seremban pun ada cikgu inovasi, Cik Muta. Nanti saya pun dah join Cik Muta, kita nak buat inovasi lah. Boleh lah nanti kita join bila-bila. Kita pun ada pakar tu Cik Zuhairi, orang RBT. Pakar juga tu. Ramai tu poin Seremban. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur sebenarnya sebab apabila saya masuk pemulihan ni, saya dapati sebenarnya cikgu pemulihan ni sangat bagus dan kreatif. Saya tengok dalam grup Telegram pemulihan khas di Malaysia, Cikgu Seremban ada, Cikgu Negeri Sembilan ada, ramailah saya tengok sangat kreatif lah. Sebenarnya saya sangat bertuah lah masuk dalam bidang ni. Sebab cikgu pun bersemangat nak bantu kan. Cuma kita harapkan pihak pengurusan sekolah menyokong usaha cikgu pemulihan ni sebab murid-murid pemulihan ni memainkan peranan penting sebenarnya. Kalau mereka tidak menguasai 3M, maka prestasi sekolah akan merosot jugalah. Jadi kita insyaAllah kita cuba bantulah setakat yang kita termampu. Dengan bantuan guru-guru pemulihan, JU pemulihan, Seremban Negeri Sembilan dan Seremban bertuah lah sebab kita ada JU pemulihan kebangsaan, Cik Ridwan. Dan juga JU yang pakar kan dalam pemulihan khas ni. Nanti kita akan bincang, kita duduk sama-sama kita bincang. Kita buat Google Meet lah nanti JU kita bincang apa yang kita boleh bantu. Nak duduk kat mana bincang Kak? Cik Dik pun 17 bulan Google Meet. Kita bincang lah nanti macam mana kita boleh bantu. Seremban Negeri Sembilan khasnya dan tak kisahlah mana-mana yang kita boleh share ya. Terima kasih. Cikgu Zubaidah surat menyusul kemudian ni Cikgu Zubaidah. Saya juga doktor kata ingatkan tak perlu surat bila nonton spot dan surat tu saya terkekel dia dah cakap. InsyaAllah akan diusahakan insyaAllah. Tak apa. Ada lagi tak? Yazid? Daripada saya tak ada lagi dah. Terima kasih. Terima kasih dari Jabatan JPNS, JPPD, dari JU untuk Cikgu Siti Zubaidah. Terima kasih atas perkongsian, sangat bermakna bagi kami. Dan masa merasa teruja lah, rasa nak balik ke sekolah nak ajar budak-budak pemulihan. Ya, tapi lama lagi tu pun nak balik ke sekolah tu. Okay, last daripada saya. Yang FB tadi tu, nama dia apa? Nama betul dia? Okay, nama dia Guru Pemulihan Khas Malaysia. Guru Pemulihan Khas Malaysia. Okay, so tak apa, nanti kita orang akan cari. Dan insyaAllah approve lah kami yang pegawai-pegawai ni semuanya pun masih dalam proses belajar juga ni. Tak mahir. Tak mahir sangat macam cikgu. Setakat ni saya tengok 33K. Wow. 33K. Oh my God. Okay, dan satu lagi sebelum last. Ni. Puan Syazliana ada tak dalam ni? Puan Syazlina PPD Kuala Pilah ada tak dalam ni? Saya tak nampak pun. Nama sekolah. Puan Syazlina ada tak dalam ni? Tadi ada. Tadi ada. Tak menyawat pun. Dia ada masalah ni. Dia ada masalah keluar-masuk ni. Saya tak nampak. Ada. Okey, tak ada. Bagi pihak semua rakan-rakan nak ucapkan happy birthday pada Puan Syazlina pada hari ini. Happy birthday to you. Itu saja. Okey, terima kasih kepada Cikgu Zubaidah. Nanti juga kat time lain. Saya serahkan pada Cik Yazid untuk tutup mungkin. Okey, saya sangat berterima kasih kepada semua timbalan PPD, pelajaran, semua pegawai pemulihan PPD atas usaha murni kita. Saya harap usaha kita berjaya. Terima kasih kepada Puan Siti Zubaidah atas kesudian untuk membantu kami. Terima kasih. Terima kasih juga pada Puan Anita yang urus dia Puan Anita.
Puan Anita Zaira. Puan Saiful Rafi'ah dapat tarik Dan Puan Cikgu Siti Zubaidah tu. Dengan cik ni yang bantu buat apa ni URL. Semualah, semua yang terlibat. Ya, Untuk makluman Cikgu Siti Zubaidah tadi, Dr. Maridah dia menarik diri keluar daripada ni awal sebab dia ada urusan ni, jabatan ni. Ada perjumpaan maya yang lain tu saja. Terima kasih sekali lagi. InsyaAllah kita akan berurusan lagi. So, Dr. Puji. Okay, selamat berbuka nanti Tunggu maghrib jangan tunggu Zuhur. Maghrib belum. Okay. Terima kasih Sampai jumpa lagi insyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye. Tania. Bye. Baru nampak muka Kak Liza. Weh. Kak Liza. Ya. Rindunya. Thank you tau. Seronok. Seronok kan? Bye. Ni grup aktif, paling aktif. Setiap hari ada idea baru. Itulah. Terima kasih. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Semua kena bagi idea lah. Buat Anita 30 bulan jadi ke? Kita tu? Alamak, saya pun dapat yang lain lah. Daripada PPD pula. Macam tak boleh nak join ni 30 bulan. Kita buat itu 30 ke 29? 29 lah. 29 okey kot. Saya pun dapat info Kalau tak dapat juga, tunda lagi 30 bulan. Okey dah Okey, 29 apa ni tu 29 insyaAllah. Okey, selamat memasak. Okey, bye. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you Kak Glo. Thank you Cikgu Zairi. Thank you Cik Amin. Thank you Marisa. Seremban. Full house hari ini. Thank you. Hai Cik Amuta. Cik Amuta, are you there? Tapi tolong ambilkan botol air warna hijau. Cik Amuta nanti bimbing tim pegawai pemulihan Sumban ya. Bye, bye Kak Glo.